Hayati rukun negara, Malaysia mampu jadi negara paling harmoni. Pembukaan semula kampus, warga institusi pengajian tinggi sambut baik. Wilayah edisi 9 Julai 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Miza Isni Muhammad dan kami akan memberikan anda perkembangan berita yang disediakan oleh wartawan-wartawan kami di seluruh negara. Dan tidak berseorangan hari ini, saya akan bersama rakan setugas Nurlila Muhammad Nur untuk perkembangan berita dari negeri-negeri. Baik, untuk laporan langsung kemas kini berita negeri-negeri, antara fokus negeri Pahang, peningkatan pelibatan belia dalam industri pembuatan produk tenun. Seterusnya, JAKIM berusaha mempercepat proses kelulusan pensijilan halal. Itu antara fokus berita Jabatan Kemajuan Islam Malaysia di Kompleks Islam Putrajaya. Sarawak pula, projek rakyat bekalan air di bahagian Samarahan dijangka siap sepenuhnya penghujung tahun depan. Dan di Sabah pula, antara fokusnya, semua sekolah sudah melakukan persiapan dan bersedia menerima kehadiran para pelajar menjelang pembukaan sesi persekolahan pada 15 Julai ini. Semua lintas langsung akan dibawakan Fatin Nasuha Rashid, Auni Zahra Zubir, Firdaus Arasi Idris dan Muhammad Syahrizam Awang sebentar lagi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin masyarakat negara ini akan menjadi masyarakat yang paling harmoni dan bersatu padu di dunia sekiranya prinsip rukun negara, berhubung, kesopanan dan kesusilaan dihayati dalam pergaulan seharian, dan ini termasuk secara fizikal atau secara maya. Tegas Tan Sri Muhyiddin, masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang bersopan dan bertata susila, beradab, kaya dengan budi bahasa, bertimbang rasa dan berpekerti mulia. Dan selanjutnya untuk berita mengenai prinsip rukun negara kami akan paparkan selepas ini. Sempena sambutan ulang tahun ke-50 rukun negara yang telah berlangsung di Putrajaya hari ini, golongan belia di Terengganu menyambut baik program berkenaan dan mereka berpandangan golongan belia seharusnya menjadikan 5 teras rukun negara itu sebagai panduan untuk menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Di dalam permukaan itu kita ada 5 teras utama kan. Maksudnya daripada segi kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran permukaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Maksudnya setiap satu tu dia membawa mesej yang sebenarnya mesej yang mendalam. Jadi penting untuk kita faham mesej dan penting untuk kita aplikasikan. Sebab saya rasa kalau kita tengok daripada rukun negara, kalau kita aplikasikan apa yang dinyatakan dalam rukun negara itu, insya-Allah kita akan menjadi warga negara yang saya rasa taat dan juga sayang kepada negara kita. Penghayatan di kalangan belia ada, tapi perlu dipertingkatkan lagi melalui media sosial yang ada, platform media sosial. Okey, sebagai anak muda saya tak ada istilah kita dok ingat pun rukun negara. Kena perlu ingat untuk lahirkan cinta kepada negara dan rasa sayang negara kita lah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin masyarakat negara ini akan menjadi masyarakat yang paling harmoni dan bersatu padu di dunia sekiranya prinsip rukun negara, berhubung, kesopanan dan kesusilaan dihayati dalam pergaulan seharian, dan ini termasuk secara fizikal atau secara maya.
Tegas Tan Sri Muhyiddin, masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang bersopan dan bertata susila, beradab, kaya dengan budi bahasa, bertimbang rasa dan berpekerti mulia. Pada masa yang lalu, pihak berkuasa menerima banyak laporan mengenai perbuatan ataupun perkataan yang dipaparkan di media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Twitter yang kadang-kala menyinggung perasaan anggota masyarakat yang lain. Walaupun siasatan dijalankan dan tindakan tegas diambil ke atas mereka yang melanggar undang-undang, namun perbuatan sedemikian meninggalkan kesan luka yang mendalam ke atas perpaduan dan keharmonian masyarakat kita. Kita percaya kepada Tuhan, kita setia kepada Raja dan negara, kita junjung keluhuran perlembagaan, kita hormati kedaulatan undang-undang dan kita sentiasa bersopan dan bertata susila dalam pergaulan kita seharian. Tidak kiralah sama ada anda adalah seorang Melayu, Cina, India, Sikh, Kadazan ataupun Dusun, Murut, Iban, Melanau, orang asal ataupun mana-mana kaum dan suku kaum sekalipun, sekiranya anda bergelar warga negara Malaysia, maka inilah ciri-ciri yang wajib anda miliki. Perbezaan ras dan juga warna kulit tidak menjadi penghalang kepada kita semua untuk bersatu hati sebagai satu bangsa yang mempunyai nilai-nilai yang sama, yang berpegang pada prinsip kenegaraan yang sama dan berbangga menjadi warga sebuah negara yang aman, makmur dan harmoni. Beliau berkata rakyat Malaysia tidak mudah mengeluarkan kata-kata kesat atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh sehingga menyinggung atau menghina perasaan orang lain. Tambahnya, bukan sifat rakyat Malaysia untuk bersikap biadab dan bukan sifat rakyat Malaysia untuk bersikap tidak bertimbang rasa. Dalam pada itu, tegas Tan Sri Muhyiddin, perpaduan rakyat Malaysia membolehkan kerajaan mengurus pandemik COVID-19 yang melanda negara dengan berkesan dan menjadi antara yang terbaik di dunia. Beliau berucap ketika melancarkan sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara di bangunan Perdana Putra di Putrajaya. Kembali ke kampus, warga institusi pengajian tinggi di Melaka sambut baik pembukaan semula kampus secara berperingkat dan ia membolehkan pensyarah dan mahasiswa meneruskan pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka selepas hampir 3 bulan ia dijalankan secara dalam talian. Menurut Rektor Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Melaka, Profesor Dr. Abdul Halim Muhammad Noor, pihaknya telah bersedia dan menitik beratkan norma baharu sepanjang proses PDP yang akan dijalankan di kampus kelak. Amal kita sudah ambil langkah-langkah untuk upgrade kan. Misalnya kalau dulu tak perlukan mikrofon, sekarang ni kita perlu letak mikrofon pula pasal pelajar nak berinteraksi. Kalau dulu misalnya makmal ni boleh buat 40 orang, sekarang kita kena letak 20 orang saja. Dan juga security dari segi keselamatan pelajar keluar masuk makmal itu pun kita ambil kira, dan juga kita dalam proses menaik taraf wifi. Saya mendapat respon daripada pelajar-pelajar sendiri yang mengatakan mereka sangat berterima kasih kepada KPT untuk melaksanakan ataupun mengumumkan keputusan tersebut, yang mana mereka merasakan mereka perlu kembali ke kampus untuk sesi semester yang akan datang. Jika kita bandingkan antara nilai keberkesanan pembelajaran atas talian, mungkin ada lebih baiknya untuk kita pulang dan belajar secara fizikal kembali. Mungkin ada lebih baiknya untuk kita melakukan persiapan dari segi fizikal dan mental kita untuk menghadapi pembelajaran alaf baru, norma baru, mungkin sedikit berbeza daripada yang terdahulu.
Mungkin agak susah lah sebab kita nak communicate dengan kawan kita macam biasa kita bertepuk tampar kan. Sekarang norma baru ni macam kalau boleh kita nak kena jarakkan diri dari mereka. Tapi SOP kenalah kita jaga kan. So takkanlah kita nak langgar macam tu walaupun memang dah tak banyak kes tempatan. So kita kenalah jaga juga SOP kita. Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA komited membantu menyelesaikan masalah bekalan air di Melaka melalui 2 projek berimpak tinggi. Menterinya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata ia dilaksanakan melalui projek takungan air pinggiran Sungai Taps, Jernih dan Melaka. 2 projek dengan anggaran kos keseluruhan RM550 juta itu dijangka mampu menampung bekalan air di negeri ini untuk jangka masa panjang. KASA komited untuk menyelesaikan masalah bekalan air bagi negeri Melaka dan pelaksanaan beberapa projek berimpak tinggi seperti projek takungan air pinggiran Sungai Jernih bernilai 200 juta dengan kapasiti takungan sebanyak 13,000 juta liter sehari. Dan yang keduanya projek takungan air pinggiran Sungai Melaka yang anggaran kos banyak 350 juta bagi menampung keperluan pengguna air daerah Alur Gajah dan kawasan tambak laut negeri Melaka sebanyak 280 MLD. Jelasnya selepas mesyuarat bersama Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali yang diadakan di Seri Negeri Aikro. 3 premis di Pelabuhan Kelang yang melakukan sambungan air secara tidak sah diserbu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Air Selangor. Operasi penguatkuasaan secara mengejut itu mendapati 3 sambungan dipasang terus secara haram ke paip utama milik Air Selangor tanpa melalui meter air. Dan putaran lanjut kita bersama wartawan Fahmi Zaidi. Siasatan mendapati sambungan tersebut menyalurkan bekalan air untuk kegunaan harian premis berkenaan. Pengarah Unit Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Pengguna SPAN, Muhammad Fazil Ismail berkata, ujian klorin di tapak mengesahkan bekalan air diterima merupakan air terawat daripada bekalan air milik Air Selangor. Ketiga-tiga premis ni mengambil air secara terus daripada paip utama, salur utama melalui 3 jenis paip HDPE, iaitu 3-nya bersaiz 32 mm dan 1 bersaiz 25 mm. Dan kegunaan untuk ketiga-tiga salur paip ini adalah per 3 syarikat ataupun 3 organisasi berbeza. Yang pertama merupakan syarikat yang mengoperasikan barang-barang kita semula, iaitu barang-barang sampah di kita semula. Yang kedua adalah kilang simen. Yang ketiga adalah sebuah tempat pembinaan menara takung air ataupun menara simpan air lah. Jumlah kerugian yang ditanggung Air Selangor akibat perbuatan itu dianggarkan bernilai RM350,000. Pihak SPAN juga telah mengeluarkan notis kepada ketiga-tiga premis tersebut dan siasatan lanjut akan dilakukan bersama Pengurusan Air Selangor. Mereka yang melakukan pencurian air ini juga perlu membayar sejumlah kos kepada Pengurusan Air Selangor, di mana pihak Air Selangor akan kemudiannya membuat pendetailan ataupun memperincikan jumlah air yang telah digunakan dan kemudiannya mengambil balik kepada ketiga-tiga pihak ini untuk menjelaskan bayaran. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mereka yang melakukan kesalahan mencuri atau melakukan penyambungan air secara tidak sah. Bagi kes penyambungan air secara tidak sah, siasatan boleh dijalankan di bawah Seksyen 123-1 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 di mana sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda RM100,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi, bagi anda yang masih melakukan perkara tersebut, ingatlah sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Manakala di Kelantan pula, lebih 24,000 pengguna air Kelantan Sdn Bhd AKSB di Bacok melibatkan 47 kampung akan mengalami gangguan bekalan air bermula 13 Julai dan ini berikutan kerja pembaikan sistem rawatan air jenis Chemiless di Loji Rawatan Air Kampung Cap. Dan menurut Ketua Jabatan Komunikasi Korporatnya Mat Nur Awang, mulai 18 hingga 22 Julai pula akan berlaku penutupan terus loji air tersebut bagi operasi
instalasi pencucian. Justeru pengguna disaran menyimpan bekalan air secukupnya dan AKSP sendiri menyediakan 11 tangki statik berkapasiti 500 hingga 2,000 galon bagi keperluan 6,025 pengguna yang terjejas. Bagi membantu para pengguna, pihak Air Kelantan telah menyediakan 6 lori air yang akan berfungsi daripada 8.30 pagi hingga 12 malam pada tarikh yang dinyatakan. Info lanjut, hubungi Pintas di talian 15777 dan WhatsApp 01957555777. Pendapatan nelayan Johor Selatan yang berpusat di Pengkalan Nelayan Kampung Pasir Gudang Baru Johor meningkat hingga 40% sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat. Hasil laut diperoleh nelayan pula boleh mencapai hingga 150 kg sehari berbanding 80 kg sehari sebelum PKP. Menurut Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Johor Selatan, Azli Muhammad Aziz, pengunjung di pasar itu juga meningkat kepada lebih 100 orang setiap hari. Jadi selain daripada itu, ada juga runner-runner COD ini yang banyak datang mengambil ikan di sini. Jadi berlakulah peningkatan 30 ke 40%. Tetapi selepas PKPP ini, mana semua masyarakat yang ada, pengguna-pengguna dah boleh bergerak bebas, mana hasil jualan pasar ni balik ke asal lah seperti biasa. Jelas Muhammad Azli, peningkatan hasil laut semasa PKP dan PKPB disumbang oleh keadaan laut yang tidak tercemar susulan penutupan operasi kilang-kilang di sekitar kawasan tersebut. Justeru beliau berharap pihak berkaitan sentiasa memantau kawasan tersebut bagi mengelak pencemaran yang merosakkan ekosistem dan menjejaskan pendapatan nelayan. Semenjak PKP ini, sebelum sekarang ni, hasil tangkapan memang banyaklah. Bila hasil jualan pun memuaskanlah. Bila semenjak kilang beroperasi semula, hasil tangkapan pun sudah berkurangan. Sebab air, kadang-kadang air kotor, kadang dia air bersih. Pencemaran dan pembuangan di laut tak adalah. Senang cerita tak adalah. Lepas tu laut pun jadi bersih, hasil tangkapan pun meningkat. Meningkat sebanyak 40% lah. Masa PKP itulah kita kalau rezeki tu ada, tapi rasa macam takut dengan ialah dengan keadaan bencana alami yang tak nampak. Projek pembinaan Hospital Pendang Kedah masih diteruskan. Tiada kelewatan luar biasa melainkan tertangguh disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan. Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Noor berkata kerja pembinaan hospital yang terletak di Kampung Banggol Pau itu kini telah mencapai tahap 30%. Selain memberi manfaat kepada penduduk Pendang, hospital dengan kos lebih 210 juta ringgit ini dapat mengurangkan kesesakan sebanyak 20% di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani dan Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Selain hospital, beliau turut mengumumkan pembinaan Masjid Terapung di Tasik Pendang dengan kos 16 juta ringgit. Rangka manusia berpakaian dalam dengan kad akses bilik hotel ditemui di tapak pembinaan berhampiran Taman Lumba Kuda di Georgetown, Pulau Pinang dan hasil siasatan awal, polis tidak menolak kemungkinan penemuan rangka manusia itu mempunyai kaitan dengan kehilangan seorang warga emas Australia. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santung berkata sejurus menerima laporan daripada pekerja kawasan pembinaan tersebut, sepasukan anggota dari Unit Pengesan Anjing K9, Unit Forensik PDRM, Kaki Tangan Jabatan Kimia dan Hospital Pulau Pinang bergegas ke lokasi. Kita juga akan berhubung dengan keluarga ini untuk tujuan pengecaman barang-barang yang dijumpai. Ada beberapa barang kita percaya milik mangsa ini, itu antaranya pakaian, peralatan sembahyang itu salib mendangkan dini beragama Kristian, dan juga lain-lain barangan yang dipercayai milik mangsa ini kita akan hantar gambar
dengan high resolution kepada keluarga mangsa ini untuk dicamkan adakah barang-barang ini sah milik warga negara Australia yang hilang tersebut. Jelas ACP Sofian, kehilangan warga emas berasal dari Australia itu sebelum ini dilaporkan pada Disember 2017. ACP Sofian turut memaklumkan akan bekerjasama dengan kedutaan Australia bagi mendapatkan sampel DNA ahli keluarga warga Australia terbabit sebelum mengesahkan identiti rangka manusia terbabit. Bagaimanapun proses pengecaman mungkin mengambil masa memandangkan Malaysia dan Australia masih tidak membuka ruang udara untuk rentas negara ekoran pandemik COVID-19. Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan MPKKP akan dijenamakan semula dan ia akan dikenali sebagai Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP. Dan Menterinya Dato' Dr. Abdul Latif berkata JPKK akan dikuatkuasakan di 10 negeri yang ditadbir Parti Kerajaan Persekutuan iaitu Johor, Melaka, Perak, Pahang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Labuan. Manakala JPKKP akan dikuatkuasakan di 4 buah negeri yang tidak ditadbir oleh Parti Kerajaan Persekutuan iaitu Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang dan Sabah. Di mana mereka-mereka ni, negeri-negeri ni, Sabah, Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, dia dikawal selia oleh rakan-rakan kabinet saya, iaitu macam Pulau Pinang, Datuk Sri Rizal Marikan, Sabah, Datuk Sri Ronald Candi, di Negeri Sembilan, Saudara Hairi Jamaluddin, dan di Selangor, Datuk Sri Azmin. Mereka inilah yang dipertanggungjawabkan, diperturunkan kuasa bagi membentuk dasar-dasar ekosistem ketua kampung. Penjenamaan semula membabitkan kos perbelanjaan sebanyak RM163 juta setahun di pihak Kerajaan Persekutuan. Sebanyak 15,434 JPKK dan JPKKP diwujudkan di seluruh negara, membabitkan seramai 128,930 anggota. Dato' Abdul Latif Ahmad ditemui media selepas majlis perhimpunan bulanan kementeriannya di Dewan Sri Lestari Putrajaya. Lebih 200 muka baru menerima watika pelantikan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK di Negeri Sembilan daripada jumlah keseluruhan lantikan baru 433 anggota MPKK bagi 2020-2021. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata kerajaan negeri telah melantik MPKK penggal kedua tahun 2020-2021 berkuatkuasa 1 Mei 2020 hingga 30 April 2021. Lantikan baharu tersebut diharap dapat memberikan komitmen yang baik serta bertanggungjawab dalam menguruskan urusan sesebuah komuniti. Mereka telah ada pengalaman setahun dan walaupun mereka ada yang muka baru, tetapi saya yakin pengalaman setahun itu mengajar mereka untuk lebih matang dan saya tahu mereka akan lebih mendampingi masyarakat dan insya-Allah kita akan teruskan latihan kepada MPKK dan saya yakin pada penggal ini akan datang mereka akan lebih komited dengan tugasan yang diamanahkan. Jelasnya pentadbiran negeri telah menyalurkan geran pengurusan MPKK sebanyak RM2,000 menerusi belanjawan 2020 dan bersetuju tambahan geran MPKK sebanyak RM3,000. Datuk Seri Aminuddin ditemui selepas merasmikan pelancaran e-korban seperingkat Negeri Sembilan 2020. Majikan perlu memastikan perusahaan masing-masing berdaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Esko Perpaduan, Perhubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka. Dato' R. Ismail Osman berkata setiap pekerja perlu mendapat perlindungan sewajarnya apabila ditimpa bencana atau kemalangan.
Kewajipan bagi mereka untuk mencarum KWSP dan juga SOKSO. Jadi yang saya banyak titik beratkan ni pada mereka-mereka yang kerja sendiri. Driver taksi, beca, yang apa saja jenis pekerjaan yang dalam kehidupan kita ini perlulah buat caruman. Kerana daripada apa kita lihat, apabila berlakunya sesuatu kemalangan dan sebagainya, dapat orang kata sikit sebanyak mengurangkan bebanan dalam kehidupan ini. Beliau ditemui pada program ziarah perkeso prihatin di Lubuk Cina, Masjid Tanah. Sementara itu, Pengarah Perkeso Negeri Abdul Razak Omar berkata semua majikan perlu memainkan peranan dan mengambil berat terhadap kebajikan pekerja masing-masing. Tegasnya, majikan yang masih berdegil akan dikenakan tindakan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969-Akta 4 dan Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Jadi saya suka ingatkan majikan yang menggaji pekerja asing tidak ada alasan lagi untuk tidak mencarum kepada perkeso. Mulai Januari 2020 kita telah mewajibkan semua majikan yang menggaji pekerja asing untuk mendaftarkan caruman, mendaftarkan pekerja dan membayar caruman kepada perkeso. Itu yang 6 kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan dan tiada kes penularan tempatan untuk kali ketiga hari ini. Kesemua kes adalah kes import iaitu 3 kes dari Indonesia, 2 kes dari Singapura dan 1 kes dari Mesir. Dan menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, 13 lagi kes sembuh hari ini menjadikan jumlah keseluruhan pesakit yang telah pulih adalah 97.8%. Dan berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Bagi mengetahui maklumat cuaca semasa, kita bersama Pegawai Jabatan Meteorologi. Jadi silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan kepada paparan imej satelit semasa, diperhatikan kelompok awan aktif yang membawa hujan berserta ribut petir kini tertumpu di kawasan perairan Samui, Kondor, Bunguran, Reef North, Reef South dan juga Sulawesi. Dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti dan ianya boleh menyebabkan ketinggian ombak di kawasan-kawasan perairan berkenaan mencecah sehingga 3.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya khususnya kepada bot-bot kecil. Sementara itu di Semenanjung Malaysia, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di kawasan pedalaman negeri Perak, Kelantan dan juga utara negeri Terengganu. Dijangkakan keadaan ini berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke awal malam nanti termasuk di bahagian pedalaman negeri Pahang. Hujan di 1-2 tempat yang kini sedang berlaku di negeri Kedah, Selangor dan juga negeri Johor pula dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang ini. Di negeri Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di kesemua bahagian di kedua-dua negeri berkenaan kecuali di bahagian Kudat yang kini sedang mengalami keadaan cuaca yang cerah. Keadaan cuaca yang lembap di negeri Sabah dan Sarawak ini juga dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Sekian saja info cuaca pada petang ini. Untuk maklumat cuaca yang terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluhan pihak industri berkenaan kesulitan prosedur mendapatkan pensijilan halal ketika PKP didengari. Laporan penuh terus sahaja bersama Auni Zahra Zubir di Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan Auni. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Bahagian pengurusan halal JAKIM menyahut cabaran memperkasakan proses kelulusan pensijilan halal. Pengarahnya, Buhari Mahir berkata, ia boleh dicapai namun tertakluk kepada skim tertentu termasuk yang tidak kritikal dan kurang bermasalah. Berkata, pihaknya telah berusaha mempercepatkan kelulusan permohonan pensijilan halal sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula. Tindakan proaktif dilaksanakan bagi memantapkan proses dalam memenuhi kehendak industri. Di bawah Persediaan Halal Malaysia ada beberapa skim dan kalau ikutkan skim-skim ini mempunyai perbezaan dari segi melaksanakan
untuk menyemak dokumen, kita nak proses, kita nak menjalankan audit lapangan dan sebagainya mungkin berbeza dari segi tempoh masa. Tapi walau macam mana pun, kita cuba telah laksanakan dengan mengambil kira pendekatan yang mana ianya juga mestilah selaras dengan SOP dan juga manual prosedur yang ada. Sebelum ini, proses pensijilan halal mengambil masa 3 hari dan paling lama 3 bulan berdasarkan kekangan dan halangan dari pihak industri. Bagaimanapun, setakat Jun tahun ini, hampir 65% kelulusan telah dicapai di bawah tempoh 30 hari. Aplikasi TikTok antara yang paling popular dan paling banyak dimuat turun dalam tempoh PKP sebelum ini. Ia dijadikan sebagai medium ekspresi kreativiti dengan merakam cabaran-cabaran yang tular demi mengumpul pengikut dan tanda suka yang banyak. Namun, ramai yang tidak sedar di sebalik cabaran dirakam semula itu, ada setengah yang bercanggah dengan hukum cara. Kupasan bersama Hasmin Hamzah. Latih challenge antara cabaran TikTok tular di media sosial. Kreativiti yang ditonjolkan pengguna aplikasi tersebut dari segi solekan sememangnya mengagumkan. Itu sebabnya Nabi SAW pernah sebut dalam satu riwayat bahawa akan hancurnya agama itu apabila manusia itu menyandarkan segala perbuatannya kepada musuh-musuh Islam. Jadi ini cukup bahaya yang kata Nabi SAW min syirarin nas, daripada orang-orang yang nak merosakkan agama. Jadi oleh sebab itu kita perlu menekankan kepada anak-anak bangsa kita, khususnya rakyat Malaysia dan paling penting orang Islam kita, biar mereka ini berTiktok cara Islam. Sebagai contoh, saya letakkan dalam Instagram saya, dalam Facebook saya, orang berTikTok dengan memek ataupun dengan gaya penceramah-penceramah, dengan bahasa Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran dia orang buat, dia tarik bahasa dengan cukup cantik. Islam tidak menghalang umatnya untuk berhibur dan mengekspresi bakat seni, tetapi ianya harus ada batasan. Jika individu tersebut menggunakan aplikasi TikTok ini dengan cara dan niat yang betul, saya tidak rasa ada masalah dengan penggunaan sebegitu. Dan ia menjadi satu tanggungjawab untuk kita semua sebagai pengguna sosial media untuk mengetahui mana baik dan juga mana buruk semasa menggunakannya. Saya juga penggemar TikTok kerana daripada situ saya menambah ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, untuk DIY sesuatu benda dengan lebih kreatif, menghiasi kediaman rumah dan sebagainya. Umat Islam disaran untuk mengubah cabaran di TikTok ke arah yang lebih mendekatkan diri kepada penyucian rohani. Malah dilarang membuat cabaran yang bertentangan dengan agama Islam. Apa kata kita menjadikan cabaran membaca surah-surah lazim, cabaran meniru kata-kata penceramah popular sebagai amalan. Bukan saja boleh menginsafi diri, malah menjadi contoh kepada pengikut-pengikut sebagai salah satu dakwah di normal baharu. Hasmin Hamzah, laporan Jakib untuk RTM. Seiring langkah kerajaan membenarkan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika beroperasi, Tadika Islam di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib juga tidak ketinggalan. Dengan mengamalkan norma baharu, guru-guru prasekolah menghadapi cabaran mengekalkan kepatuhan prosedur standard operasi SOP dalam kalangan kanak-kanak di dalam kelas. Laporan Syafiqah Saad. Pendekatan kreatif yang diambil para pendidik untuk memastikan anak-anak sentiasa peka tentang keselamatan serta kesihatan mereka wajar diberi pujian. Saya rasa dengan budak-budak, alhamdulillah murid-murid dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okay, seterusnya sepanjang 2 hari kita dah bersekolah, alhamdulillah lah budak-budak dapat mengikut SOP, kemudian dengan mengikut apa tanda-tanda yang kita dah buat dekat dalam kelas daripada bawah sampai ke atas, diorang mengikutlah, alhamdulillah. Dan diorang pun dah faham apa yang dimaksud dengan coronavirus apa semua. Mawib memberi jaminan bahawa 389 guru bagi seluruh tadika Islamnya komited menjaga keselamatan murid sebaiknya. Malah, Mawib juga mengambil inisiatif memberikan pelitup muka yang ditempah khas secara percuma untuk semua murid. Sebagai ibu bapa tu, risau tu memang risau lah. Tapi dengan cara dia orang buat ni, tengok okey lah nampaknya. Tak ada, kita kerisauan tu kurang lah maksudnya. Tak adalah risau sangat. Mula-mula nak hantar tu memang risau lah.
Dia faham, dah selalu kan kita cakap kat rumah pun kita selalu dia basuh tangan, semua guna hand sanitizer. And then dia pun pakai mask semua, dia ingat lah cakap tak nak sentuh sangat dengan kawan semua. Dia pun faham lah jarak 1 meter semua tu okey lah. Para guru juga memastikan proses disinfeksi dilakukan setiap kali selepas peralatan pembelajaran digunakan. Seronok jumpa kawan-kawan. Itu antara reaksi anak-anak ini yang begitu teruja dapat kembali ke sekolah seolah-olah dalam sesi persekolahan baru. Meskipun bukan mudah untuk para pendidik memastikan anak-anak kecil mematuhi SOP yang ditetapkan, pelbagai cara kreatif digunakan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan mereka. Bukan sahaja para pendidik, ibu bapa juga memainkan peranan menerapkan peraturan normal baharu dalam kehidupan anak-anak. Kita jaga kita. Syafiqah Masaad, laporan JAKIM untuk RTM. Baiklah, bahan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Terus kembali ke Angkasa Puri bersama Nolela. Silakan. Baik, Auni, terima kasih. Peluang memiliki kediaman sendiri bagi generasi kedua peneroka Felda itu antara fokus menarik dari Pahang untuk hari ini. Jadi kita bersama Fatin Nasuha Rashid di RTM Kuantan. Silakan Fatin. Terima kasih Miza. Generasi kedua peneroka Felda berpeluang cerah untuk memiliki rumah sendiri berikutan langkah kerajaan mempermudahkan urusan skim pembiayaan perumahan generasi baru Felda PGBF, dan menerusi skim itu pihak Agrobank bersetuju memberikan kelonggaran syarat pinjaman di samping menawarkan kadar faedah yang lebih rendah kepada pemohon yang layak. Selain kadar pembiayaan lebih tinggi iaitu 110% dari harga rumah dengan nilai maksimum RM300,000. Bagi generasi kedua Felda di Bukit Kuantan dan Felda Pancing di Kuantan, pembiayaan itu merupakan peluang yang ditunggu-tunggu untuk memiliki kediaman sendiri berhampiran keluarga mereka. Terima kasih pada PM dengan Felda bagi peluang kepada generasi anak muda. Yang kedua, terima kasih kepada PM lah untuk orang cakap bagi kemudahan jalan, bagi kita ni lah orang cakap pembelian rumah. Komen saya untuk pinjaman Agrobank tu sangat setujulah sebab untuk memudahkan anak-anak peneroka generasi kedua untuk nak buat apa-apa pembelian. Lebih memudahkan untuk kami generasi kedua ni, banyak membantu lah. Kami pun tak ada rumah apa semua kan. Banyaklah membantu kita orang. Terima kasih lah dekat PM semua kan. Sebelum ni kan nak slip gaji apa bagi orang yang tak kerja ni susah lah. Selasa lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan skim pembiayaan bagi generasi baru Felda untuk memiliki rumah menerusi skim PGBF. Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan RM200 juta bagi menaik taraf dan menyelenggara jalan pertanian kebun peneroka di tanah-tanah rancangan Felda. Kewujudan Pusat Tenun Pahang di Raja Felda bukan sahaja berperanan memajukan industri kraf negara tetapi turut menjadi ruang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat peneroka. Pusat Tenun Pahang di Raja Felda yang terletak di Felda Cini 3 Pekan menjadi platform kepada golongan belia setempat menjana pendapatan. Laporannya bersama wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman. Permintaan tinggi terhadap produk tenun kini turut berjaya memikat hati anak muda untuk terlibat sama dalam pembuatannya. Pengurus Pusat Tenun Pahang di Raja Felda, Afendi Jamaluddin berkata, seramai 40 kaki tangan di pusat tenun itu adalah terdiri daripada golongan belia yang berusia antara 18 hingga 25 tahun. Sememangnya terkenal di kalangan anak-anak muda di sini dan kebanyakan daripada diorang memang berminat untuk bekerja di sini. Jadi kita hanya buka kepada diorang peluang-peluang pekerjaan dan juga menjadi usahawan. Jadi kita bukan saja bagi diorang gaji tapi sebenarnya kita melatih diorang untuk menjadi usahawan tenunan dan di mana kita pasarkan hasil tenunan diorang. Malah pusat tenun itu juga menjadi medium dalam mengasah bakat golongan belia untuk menjadi usahawan tenun.
Pusat Tenun Pahang di Raja Felda yang mula beroperasi sejak 2012 turut menyediakan pelbagai perkhidmatan dan fasiliti termasuk memberi peluang kepada pengunjung merasai pengalaman menghasilkan sendiri kain tenun. Di sini bagi pengunjung-pengunjung yang datang, kita ada galeri lah untuk pengunjung membeli belah. Okay, jadi di sini boleh belilah kain tenun. Tapi selain itu kita ada juga bagi pengunjung-pengunjung yang berminat untuk mencuba, cuba untuk menenun. Kita ada demonstrasi dan mereka boleh cuba untuk menenun sendiri, untuk membuat kain sendirilah. Pelbagai produk hasil tenunan boleh didapati di Galeri Pusat Tenun Diraja Pahang di Felda Cini 3 ini dan antaranya ada kain sarung, kain samping, pakaian dan juga selendang. Diangkat ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, tidak hairanlah ia mula mendapat tempat di hati masyarakat negara ini serta turut dieksport ke luar negara. Rozi Hanis Abdul Rahman, Berita RTM. Mengekalkan warisan negeri agar tidak ditelan zaman. Usaha Anak Jati Ulu Tembeling membuat model perahu kajang dan perahu jalur menyerupai perahu sebenar yang digunakan oleh penduduk di Sungai Tembeling, Cerantut. Pembuat model perahu berkenaan Muhammad Safran Suran akui sejak lama dahulu Sungai Tembeling ibarat lebuh raya. Perahu kajang dan perahu layo amat penting sebagai alat perhubungan utama penduduk di kawasan Tembeling Tengah dan Ulu Tembeling kerana tiada jalan raya. Kini penggunaan perahu semakin berkurangan kecuali digunakan untuk aktiviti pelancongan di sekitar Taman Negara. Okey, keunikan bot ni sebenarnya adalah inspirasi daripada saya ni. Dia adalah model bot yang sebenar. Ya. Semua material ni saya buat daripada kayu. Ini kalau nampak ni, banyak orang bertanya, di mana orang dapat enjin ni? Sebenarnya saya buat sendiri dengan kayu. Saya tengok, ni kayu dia. Nampak perbezaan dia. Setelah dicat macam ni, menyerupai bot yang sebenar. Bukannya apa, kadang-kadang saya terfikir, satu masa nanti, bot kayu ni pupus. Jelasnya, setiap perahu mempunyai keunikan tersendiri dan berbeza antara satu dengan yang lain. Model perahu yang dihasilkan Safran dimasukkan ke dalam bingkai cermin khas dan sesuai dijadikan cenderamata khusus untuk pembesar dan orang kenamaan yang datang ke Cerantut. Kerana ia menyamai kepada bot yang asal daripada segi pembuatan dan gaya bentuk dan enjin, termasuk enjin. Bot ini selalu saya beli untuk diberi cendah hati kepada rakan-rakan ataupun kawan-kawan yang bekerja ataupun sebaliknya lah. Harga bagi setiap model bot tersebut bergantung kepada saiz dan bentuk perahu, iaitu bermula RM500 hingga RM2,000. Baik, laporan itu tadi mengakhiri perkongsian berita Negeri Pahang. Kita kembali bersama Norlela. Fatin, terima kasih. Baiklah, seterusnya semua sekolah di Sabah telah membuat persiapan menjelang pembukaan semula sesi persekolahan pada 15 Julai ini. Jadi lintas langsung di negeri di bawah Bayu, kita bersama Muhammad Syarizam Awang di sana. Silakan Ijam. Terima kasih rakan penyampai Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sistem pengairan dan perparitan yang lebih baik dan efisien di daerah Kota Belud perlu dilakukan bagi membolehkan sistem tanaman padi 2 kali setahun dilaksanakan di semua kawasan penanaman padi di daerah itu pada tahun depan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata langkah itu bertepatan dengan potensi Kota Belud sebagai kawasan jelapang padi di negeri ini. Jadi di Kota Belud ini kita bukan saja managing water supply tetapi managing surplus of water. Dia perlu iringan infrastruktur persampingan. Maknanya irrigation, drainage, pendalaman sungai dan sebagainya itu harus berlaku sekali. Datuk Ronald berkata demikian dalam sidang media selepas lawatan ke kawasan sawah dan menyerahkan sumbangan kepada pesawah yang terjejas akibat banjir baru-baru ini. Dalam lawatan ini beliau menyerahkan bantuan tabung bencana tanaman padi TBTP berjumlah RM202,663 kepada 185 pesawah yang terjejas akibat kemarau awal tahun ini. Setiap orang menerima 1,000
RM100 bagi setiap hektar untuk tanaman berusia 71 hingga 120 hari, manakala RM876 sehektar bagi tanaman berusia 1 hingga 70 hari, maksimum 3 hektar seorang. Selain itu, MAFI turut memperuntukkan RM50,000 untuk sumbangan barangan makanan dan beras kepada 200 pesawah yang terkesan akibat banjir. Menjelang sesi persekolahan yang dibuka secara berperingkat bermula 15 Julai ini, semua sekolah di negeri ini sudah melakukan persiapan dan bersedia menerima kehadiran para pelajar serta murid. Pengarah Pendidikan Negeri Dr. Mistrin Radin berkata, rangka kerja sudah dilakukan bagi memastikan pelajar hadir ke sekolah dalam keadaan selamat dan ceria untuk menuntut ilmu tanpa ada perasaan bimbang penularan pandemik itu. Menurut Dr. Mistrin, pihaknya juga dalam fasa bimbingan menyebar luas maklumat pematuhan prosedur operasi standard SOP kepada pengetua dan para guru. Ada juga yang perlu dibimbing lah, terutama bagaimana trafik dalam bilik darjah itu kan. Ada juga yang kami perlu bimbing. Ya. Tapi kami pastikan sebelum 13 hari bulan dan sebelum 21 itu semua sekolah sudah bersedia untuk bersekolah semula. Mengulas kebimbangan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah, beliau berkata tiada paksaan terhadap ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah, namun ibu bapa dialu-alukan untuk meninjau perkembangan persekolahan dari semasa ke semasa. Dr. Mistrin ditemui pemberita dalam majlis sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Majlis perasmian disempurnakan Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Samsuni Muhammad Noor. Sambutan Hari Guru kali ini disambut berbeza dengan normal baharu susulan penularan COVID-19. 30 anugerah termasuk anugerah tokoh guru dan tokoh kepimpinan disampaikan bagi mengiktiraf jasa serta pengorbanan guru dalam mendidik anak-anak bangsa. Bilangan kumulatif kes penyakit kolera di Sabah meningkat kepada 35 susulan pertambahan 3 lagi kes baru dilaporkan. Daripada 3 kes itu, 2 kes dikesan di Semporna dan 1 kes di Kota Kinabalu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi menerusi infografik yang dipaparkan di laman sosial Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS di Ibu Negeri memaklumkan Semporna mencatat kes tertinggi sebanyak 13 kes, Kota Kinabalu 11, Beaufort 4, Putatan 3, Kinabatangan 2, Tuaran dan Sipitang masing-masing 1 kes. Katanya kolera adalah jangkitan penyakit bawaan air dan makanan yang tercemar. Antara simptom penyakit kolera ialah ceret-beret, muntah dan kurang selera makan selama beberapa jam sehingga 5 hari. Sehubungan itu penting bagi orang ramai mengambil langkah-langkah pencegahan seperti minum air masak, membasuh tangan dengan betul sebelum makan atau menyediakan makanan. Datuk Dr. Christina juga menasihatkan orang ramai yang bergejala agar segera mendapat rawatan kerana ceret-beret boleh membawa maut jika tidak dirawat segera, khususnya bagi bayi dan kanak-kanak. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK mempertingkat pemantauan dan pemeriksaan ke atas semua premis dan penyedia makanan di sekitar bandaraya ia bagi mencegah penularan wabak kolera yang dilaporkan meningkat di negeri ini termasuk di Kota Kinabalu. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Bandaraya DBKK Marcelinus Alion Jr. berkata pemeriksaan dilakukan setiap bulan selain operasi untuk memastikan semua premis makanan berdaftar patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Setakat ini kebanyakan pengusaha premis makanan mematuhi SOP yang telah diberikan, tetapi sekiranya ada yang degil, ada yang ingkar, pihak DBKK akan memberi amaran dan nasihat. Dan sekiranya masih berterusan, kami akan melaporkan kepada Kementerian Kesihatan untuk tindakan selanjutnya. Menurut Marcelinus, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan mencegah wabak kolera termasuk melakukan ujian calitan kolera terhadap pengusaha gerai di Pasar Besar Kota Kinabalu dan Salut. Setakat ini, 12 pengusaha telah menjalani ujian itu. Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Baik, sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini. Budayakan norma baharu. Jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Norlela. Baik Ijam, terima kasih. Baiklah, projek rakyat bekalan air di bahagian Samarahan dijangka siap sepenuhnya penghujung tahun depan. Itu antara fokus negeri Bumi Kenyalang. Jadi kita bersama Firdaus Aras Idris di RTM Kuching. Silakan Firdaus.
Terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Projek rakyat bekalan air di bahagian Semarahan dijangka siap sepenuhnya penghujung tahun depan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, apabila siap kelak, ia akan memberi manfaat kepada lebih 85,000 penduduk di bahagian berkenaan. Jelasnya, projek berimpak tinggi yang dimulakan sejak 3 tahun lepas merangkumi 21 projek dengan kos RM450 juta. Daripada 21 projek terbabit, 12 daripadanya telah siap, 7 sedang dalam fasa pembinaan, 1 dalam penilaian tender dan 1 projek akan ditender tidak lama lagi. Projek-projek terlibat termasuklah kerja-kerja pembinaan saluran paip baharu, tangki aras tinggi, stesen pam penggala dan kerja-kerja menaik taraf loji rawatan air. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis pelancaran projek bekalan air bahagian Samarahan di Seruyuk Sebuyau Samarahan. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Abang Johari yang juga pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS menghormati keputusan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka, Datuk Abdul Wahab Haziz yang tidak akan mempertahankan kerusi berkenaan pada pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak akan datang. Jelasnya pengunduran secara sukarela sedemikian merupakan budaya yang diamalkan dalam Parti Pesaka Bumi-Putera Bersatu PBB bagi memberi laluan kepada golongan muda bertanding. Datuk Patinggi Abang Johari yang juga Presiden PBB berharap budaya tersebut turut dipraktikkan oleh parti komponen dalam GPS. Beliau menyatakan demikian kepada media ketika mengulas pengumuman Datuk Abdul Wahab 73 tahun semalam yang tidak akan mempertahankan kerusi yang diwakilinya selama 6 penggal. Mengenai calon yang akan menggantikan Datuk Abdul Wahab, Datuk Patinggi Abang Johari berkata perkara tersebut belum tiba masanya untuk difikirkan kerana PRU Dun Sarawak ke-12 masih jauh. Sarawak mencatatkan sifar kes positif COVID-19 hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini kekal 573 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan bahawa tiada kes baru yang sembuh dan discharge dari hospital hari ini. JPBN dalam kenyataan tersebut turut memaklumkan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge kekal 551 orang atau 96.16%. Sementara itu, seramai 5 orang masih menerima rawatan di wad isolasi melibatkan 2 dari Hospital Umum Sarawak, 2 dari Hospital Sibu dan 1 di Hospital Bintulu. Bagi pesakit dalam siasatan PUI pula, seramai 20 PUI direkodkan hari ini dan 7 lagi kes masih menunggu keputusan ujian makmal. 2 buah jawatankuasa telah ditubuhkan di bahagian Miri dalam usaha mengekang dan memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Jawatankuasa tersebut ialah Jawatankuasa Kepolisian Komuniti bahagian Miri dan Jawatankuasa Pengambilan Sampel secara rawak bagi pekerja-pekerja tapak pembinaan di bahagian itu. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, bagi penubuhan Jawatankuasa Kepolisian Komuniti, ia selaras dengan arahan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Berkuat kuasa 15 Julai, Kepolisian Komuniti akan dilaksanakan di seluruh negeri, melibatkan komuniti setempat dengan kerjasama agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Datuk Lee menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat JPBB Miri di Bilik Mesyuarat Pejabat Residen bahagian Miri. Penubuhan jawatankuasa itu dapat melatih masyarakat untuk lebih bertanggungjawab selain memupuk semangat kesukarelawan bersesuaian dengan hashtag rasmi kerajaan negeri iaitu #KitaJagaKita. Sementara itu, Datuk Lee berkata, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Miri akan mengetuai jawatankuasa pengambilan sampel secara rawak bagi pekerja-pekerja tapak binaan di bahagian Miri. Jawatankuasa berkenaan akan bekerjasama dengan pihak majikan bagi mendapatkan sampel ujian COVID-19 bagi pekerja-pekerja asing dan tempatan di bahagian itu. Setakat ini terdapat sejumlah 12,648 orang pekerja di tapak binaan di Miri. Daripada jumlah itu, 11,630 orang adalah pekerja tempatan dan 1,018 orang lagi adalah pekerja asing. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan.
Baik, Firdaus, terima kasih. Baiklah, sedikit berita sukan. Pemain bola sepak profesional negara di Saran membuat simpanan tetap bagi memastikan mereka tidak berdepan kesulitan keuangan selepas tidak lagi beraksi. Perkara itu disuarakan pemain veteran Kedah, Azmir Yusof, yang menyifatkan kegagalan berbuat demikian menjadi faktor utama beberapa pemain tempatan bergelut untuk menampung kehidupan seharian apabila tidak lagi bergelar pemain bola sepak. Pemain berusia 30 tahun itu yang pernah mengalami zaman kejatuhan turut mendedahkan sikap boros berbelanja ketika bergelar pemain profesional turut mendorong mereka menggunakan jalan lain bagi meneruskan kelangsungan hidup masing-masing. Tegas Azmir, setiap pemain perlu meletakkan sasaran jumlah simpanan yang ingin dibuat dan menetapkan sama ada mahu membeli kenderaan atau kediaman. Gaji besar diraih ketika bergelar pemain bola sepak, itulah yang akan digunakan sewaktu bersara nanti. Dalam pada itu, beliau turut mencadangkan agar pemain profesional tempatan membuka perniagaan sebagai satu daripada pelaburan yang berupaya menampung pendapatan. Semalam beliau mengambil keputusan untuk menamatkan kontrak lebih awal dengan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA bagi memberi tumpuan kepada perniagaan dijalankan. Selain turut sibuk menguruskan pembinaan Pusat Pengajian Islam Azmir Yusof di Alur Star. Baik, Lela, saya nak tanya, Lela suka minum kopi tak? Oh, mestilah. Itu pagi-pagi saya mesti minum kopi tu. Kalau tak minum, jadi macam mana? Ngantuk rasanya. Baiklah, saudara, sedikit kreativiti bekas pengurus estet mengubah suai bahagian belakang keretanya menjadi stesen membancuh kopi cukup unik dan jarang ditemui, Lela. Ya, Miza, dan ia membolehkan Muhammad Fauzi Azmi menjual air kopi di mana-mana sahaja. Dan ketika ini kedai kopi bergeraknya beroperasi di Bandar Tiram, Johor Bahru, Johor. Jadi kita ikuti laporan yang telah disediakan oleh wartawan Taufik Salimin. Nerah Keringat bekerja sebagai pengurus estet sejak 25 tahun lalu sudah memberi kepuasan kepada lelaki berusia 52 tahun itu. Berazam mahu memiliki kedai kopi sendiri, beliau nekat berhenti kerja dan memilih berniaga menggunakan konsep itu dengan menjadikan keretanya sebagai aset utama menjana pendapatan. Idea tercetus selepas melihat perniagaan itu popular di negara lain seperti di Australia. Saya fikir-fikir orang minum kopi ni dia punya peminat tersendiri. Dan saya tak offer makanan lain kan, saya cuma offer kopi je. Jadi kalau saya buka kedai nak bayar sewa je, kurang-kurang saya kena jual 50 cup sehari. Tak boleh pergi rasanya. Kan? Sebab minum kopi ni bukan orang, satu lagi bukan hari-hari orang nak minum kopi ni. Seminggu 2-3 kali je kan. Keretanya yang sudah berjasa selama. Baiklah, saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah edisi 9 Julai 2020. Dan terus patuhi SOP PKPP dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Terus setia bersama berita RTM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.